Selepas saya dah belajar pada pertandingan lukis menang kalah ni, saya rasa semua ni tak ada. Itu bunyi orang-orang yang kecewa ya. Okey, bagaimana awak rasa awak mengenali pekerja-pekerjaan tu? Selepas saya mengenali, saya ingatkan, oh kerja dia doktor, polis, rupanya ada advance lagi. Contoh macam chef kan, ada yang ke depan lagi macam ahli pemakanan tadi tu. Itu yang orang tak nampak dari luar. Maknanya banyak pekerjaan yang awak harus seroka di luar sana lagi ya. Tapi tu tak puas hati lagi ni. Tak puas hati kan? Nasib lah tu. Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Anda sedang menonton rancangan DDTV KPM. Kita bertemu dalam slot pentaksiran psikometrik hari ini bersama saya Syafiqah Farahin. Dan untuk segmen kali ini kita akan beri fokus kepada autonomi dan juga kepimpinan, dan ini merupakan episod pertama bagi kita membincangkan inventory trait personality ataupun ITP. Jadi untuk tujuan itu kita bawakan khas tetamu kita, iaitu guru kita yang juga merupakan guru bimbingan dan kaunseling, iaitu Cikgu Zuriati Seman dari SMK Kajang Utama Kajang Selangor. Hai, Assalamualaikum Cikgu. Waalaikumsalam. Apa khabar? Alhamdulillah sihat Syafiqah. Syafiqah sihat? Sihat Cikgu, dan kita kali kedua ya hari ini. Ya, Alhamdulillah. Dan juga sebelum kita memulakan, saya ingin memperkenalkan juga jurubahasa isyarat kita dan juga berada dalam studio ini sekarang, iaitu Cikgu Nur Faradzila Abdul Rahim dari SM Pendidikan Khas Vocational Shah Alam Selangor. Hai Cikgu Farzila, apa khabar? Okey, terbaik. Terima kasih kerana bersama kita pada hari ini. Baiklah Cikgu Zuriati, yang seperti saya difahamkan sebenarnya di bawah pentaksiran psikometrik ni ada 3 kan? ITP, IMK dan juga IKP. Tapi hari ini kita nak beri fokus kepada inventory trait personality. Tetapi sebelum kita memulakan Cikgu, saya nak bertanya juga, kita diberi sedikit tontonan kepada video sebentar tadi. Boleh tak Cikgu mengupas lebih lanjut apa maksud video tersebut dan apa kaitannya dengan perbincangan kita pada hari ini, Cikgu? Okey, terima kasih Syafiqah. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Kita dah tonton video tadi. Ya, betul. Okey, sebelum saya jawab, boleh tak Syafiqah share sikit, kongsi dengan Cikgu, apa yang Syafiqah perhatikan daripada video yang dapat kita tonton tadi? Okey, kalau saya lihat di sana, murid-murid kita sedang memberi sedikit pandangan tentang apa yang mereka diberi, mungkin bahan rujukan, dan masing-masing ada mempunyai pandangan tersendiri. Tak silap begitulah Cikgu. Okey, betul. Mereka diberi tugasan sebenarnya Syafiqah. Ya. Mereka diberi tugasan berkenaan dengan kerjaya. Jadi kalau kita tengok dalam video tadi, mereka bekerja berkumpulan, dalam kumpulan, dan kita nampak dekat situ ada seorang ketua. Jadi video tadi kalau kita perhatikan betul-betul ada 2 perkara yang nak ditunjukkan yang kita boleh lihat dalam trait personality, iaitu yang pertama autonomi, di mana murid tersebut boleh membuat keputusan, boleh membimbing kawan-kawan yang lain, dan yang kedua adalah kepimpinan. Ada yang berani ke depan, boleh bercakap dan boleh buat persembahan kepada kawan-kawan yang lain. Itulah maksud video tadi Syafiqah. Baiklah Cikgu, jadi itulah fokus kita, autonomi dan kepimpinan. Betul. Tapi ya Cikgu, ITP ni kalau kita ikutkan, kita sebenarnya dah membincangkan IMK, inventory minat kerjaya, tapi ITP ni di tingkatan berapa kita beri fokus? Okey. Oleh kerana ini adalah episod pertama berkenaan dengan ITP, izinkan saya terangkan sedikit berkenaan dengan ITP. ITP adalah Inventory Trait Personality, sebahagian daripada psikometrik yang kita lakukan, iaitu untuk murid-murid tingkatan 4 dan juga sebenarnya tingkatan 2. Kalau kita rujuk pada slide nanti, kita perhatikan setiap tingkatan akan menjalani psikometrik. Okey, untuk tingkatan 1 IMK, tingkatan 2 ITP, tingkatan 3 IKP, kecerdasan pelbagai kertas 1 dan kertas 2, dan juga IMK. Manakala tingkatan 4 ITP dan tingkatan 5 IMK. Setiap
psikometrik yang dijalankan, inventory yang dijalankan ini sebenarnya membantu murid dari segi perkembangan perancangan hala tuju dan juga membantu murid dari segi perkembangan potensi diri mereka. Bukan suka-suka lembaga peperiksaan dan kementerian meletakkan kertas inventory ini di tingkatan-tingkatan tertentu, tapi dengan tujuan yang tertentu dan paling penting adalah untuk membangun dan melihat potensi diri murid. Okey, walau bagaimanapun Syafiqah, cikgu suka nak share dekat sini, ujian ini, inventory ini, kalau katalah Syafiqah tiba-tiba di tingkatan 4 datang jumpa cikgu, saya ni dah confused, apa minat kerjaya saya cikgu? Saya boleh ulang semula IMK kepada Syafiqah. Tak semestinya saya kata, oh ITP ni tingkatan 4 je Syafiqah, awak tingkatan 4 dah tak boleh dah buat IMK. Bukan macam tu. Masih lagi saya boleh jalankan IMK dengan Syafiqah. Tak ada masalah. Okey, baiklah cikgu. Okey, jadi saya juga nak sharekan apakah yang kita katakan dengan inventory trait personality ini. Okey. Kalau Syafiqah suka menyebut IMK tadi, betul, kan, IMK dia menjurus kepada minat kerjaya. Minat. Okey, tapi ITP lebih kepada trait personality. Okey. Bila sebut trait tu dia sesuatu yang semula jadi ya. Betul. Kalau minat mungkin kita boleh mengorek dan mengupas pupuk minat tu. Tapi kalau trait ni semula jadi, tak boleh nak dipupuk sangat, tapi boleh dibimbing ya cikgu. Ya, boleh dikembangkan lagi. So ITP saya share kat sini juga. Silakan cikgu. Adalah berdasarkan Frank Parson, okey, iaitu teori Frank Parson berkenaan dengan personality ini, dia nak lihat kesesuaian antara bakat, kemahiran, personality dan juga sesuai tak apa yang ada ni dengan kerjaya yang sedia ada di dalam pasaran. Okey. So apa yang boleh kita bantu murid dengan ITP ini adalah kita dapat merancang hala tuju, okey, yang sesuai dengan personality tadi, dan kemudian ibu bapa akan dapat result anak-anak jika mereka ingin tahu dan dapat bantu anak untuk kembangkan juga lagi potensi anak kita, dan seterusnya kepada guru di sekolah, guru kelas, guru pembimbing, badan-badan pengawas, dia dapat kenal murid, dapat sediakan PDPC, pengajaran yang lebih berkesan yang sesuai dengan suasana kelas. Okey. Tapi kan Syafiqah, ITP lebih banyak konstruknya kalau dibandingkan dengan IMK. IMK ada 6 dan kita fokus kepada 3. Tapi ITP dia ada 14 konstruk. 14 cikgu. Okey, saya sebutkan laju sikit kan. Silakan cikgu. Okey, ada 14 konstruk iaitu pertama autonomi, kreatif, agresif, ekstrovert, pencapaian, kepelbagaian, intelektual, kepimpinan, struktur, resilient, menolong, analytical, kritik diri dan wawasan. Okey. Itulah 14 konstruk personality yang kita boleh lihat apabila kita menyelesaikan ITP kepada murid kita. Dan sebelum saya terlupa, ITP pada kali ini telah pun dijalankan secara online. Okey, dan kementerian telah pun menyediakan platform online untuk kita jalankan ITP pada tahun ini. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baiklah cikgu, bila cikgu sebutkan autonomi dan kepimpinan, iaitu tajuk kita pada hari ini, walaupun autonomi itu nombor 1 dalam konstruk di bawah ITP dan kepimpinan nombor 8, dia disekalikan mungkin sebab ada berlapis ya ciri-ciri dia? Ya, betul. Boleh lihat kesesuaian dan juga kita kata kebersamaan konstruk autonomi dan juga kepimpinan. Kita akan lihat contohnya nantilah. Baiklah cikgu. Jadi untuk tujuan itu, jangan ke mana-mana. Kita akan kembali selepas ini di slot pentaksiran psikometrik. Hai para penonton, anda masih lagi menonton rancangan Didik TV KPM bagi slot pentaksiran psikometrik, dan hari ini kita beri fokus kepada inventory trait personality. Dan bila sebutkan di bawah inventory trait personality ni, kita fokus kepada yang pertama konstruknya, iaitu autonomi dan juga kepimpinan. Tapi bila sebut autonomi cikgu, dengar je sahaja kita dah apa sebenarnya maksud definisi autonomi ni cikgu? Okey. Oleh kerana kita fokus kepada 2, alhamdulillah kepada 2. Okey, kita lihat dulu apakah yang dikatakan dengan definisi autonomi. Okey, definisi autonomi ialah menggambarkan individu yang lebih sukakan kebebasan, okey, dalam tindakannya
dan dapat mengawal serta menentukan aktiviti hariannya. Okey, jadi dalam ITP, bila kita melihat konstruk autonomi, dia akan ada 3 skor, iaitu skor rendah, skor sederhana dan skor tinggi. Okey, supaya kita boleh lihat murid kita di mana. Okey. So saya bagi kepada slide yang seterusnya, iaitu autonomi rendah. Autonomi rendah skor antara 1 hingga 30%. Okey. Bagaimanakah murid yang dikatakan autonomi rendah? Mereka lebih suka menerima arahan, dia tunggu arahan cikgu, dia tunggu arahan ketua tingkatan. Okey, akur kepada peraturan. Walaupun dia rajin menunggu, tapi bukanlah dia tak ikut peraturan. Okey, dia ikut peraturan. Kalau cikgu kata beratur pergi makmal, dia beratur pergi makmal. Okey, dan dia juga mempunyai sikap kebergantungan yang tinggi. Bergantung kepada siapa? Bergantung kepada guru, bergantung kepada ibu bapa, bergantung kepada ketua. Sama ada ketua kelas, ketua pengawas dan sebagainya. Kalau tiada arahan daripada sesiapa, mungkin kerjanya tak siap lah kan cikgu? Betul. Dia akan tunggulah apa yang nak buat seterusnya. Jadi kita ada contoh dekat sini. Okey, saya bagi contoh. Kita lihat skor keseluruhan bagi kelas 4 biru. Kalau kita tengok dekat situ, konstruk autonomi rendah, okey, tinggi ya, dia punya nilainya, maksudnya ramai murid 4 biru yang autonominya rendah. Dan autonomi tinggi dia sedikit sahaja. So apa jadi pada murid ini? Apa jadi pada kelas 4 biru yang beginilah autonominya? Okey, apa yang jadi pada mereka adalah mereka ini akan bergantunglah kepada guru, kepada ketua tingkatan. Mereka kelas ni akan jadi agak pasif. Okey, dia akan jadi agak pasif. Sebab tak ada orang yang betul-betul berani nak buat keputusan. Kalau ada yang berani pun tak ramai. Betul. Okey, tapi kalau kita nak kaitkan kepada kerjaya pula, Syafiqah, apakah agaknya bidang kerjaya yang sesuai dengan murid yang berautonomi rendah? Apakah hala tuju mereka? Okey, kalau kita tengok, boleh kita katakan bahawa pekerjaan dalam badan beruniform. Okey, sebab mereka ni biasanya perlu mendengar arahan ketua. Okey, patuh kepada ketua dan tak kisah diberi arahan yang banyak. Okey, dia selesa dengan arahan. Boleh menerima arahan, tapi kalau tak ada arahan, dia jadi tak tahulah apa nak buat. Pasif lah seperti cikgu sebutkan. Betul. Dan juga pekerjaan-pekerjaan dalam bidang badan sokongan. Okey, contohnya kita punya kerani sekolah ataupun pembantu eksekutif. Okey, sebab dia perlu ikut apa yang eksekutif minta, apa yang bos minta. Okey, kalau dia ada idea sendiri pun, dia akan bincang dulu dengan bos, dia akan tunjuk dulu kepada eksekutif dia. Okey. Seterusnya bagi autonomi sederhana, okey. Bagaimanakah sikap murid yang berautonomi sederhana? Skornya adalah antara 40 ke 60%. Okey, sederhana dari segi keakuran, ada masa dia akur, ada masa dia tak akur, Syafiqah. Okey, dan juga sederhana dari segi mengawal kebebasan. Mungkin dia tahu kawal, mungkin dia tak tahu kawal, mungkin dia nak kawal ataupun tak nak kawal. Dan kemampuan untuk berdikari dan mengawal aktiviti harian juga agak rendah. Masih perlu dipandu, boleh dilepaskan tapi masih perlu ada panduan, masih mengharapkan panduan daripada orang yang lebih tua, orang yang lebih berpengetahuan. Okey. So kalau kita tengok contoh kelas 4 merah, bila ramai dalam kelas itu yang berautonomi sederhana, kelas ni boleh dikatakan kelas yang agak aktif juga. Okey, tapi masih lagi menunggu-nunggu apakah arahan cikgu. Mereka suka, mereka masih suka lagi menunggu arahan cikgu. Tak kisah pun kalau cikgu bagi arahan, atau tak kisah pun kalau ada ibu bapa pesan apa-apa. Okey, mereka suka. So apakah kerjaya yang sesuai untuk anak-anak yang berautonomi sederhana? Okey, apa kata cikgu? Antaranya adalah dalam bidang keuangan, okey, perakaunan. Okey, sebab mereka ini kena ada idea sendiri ketika bekerja, tapi masih lagi perlukan ikut peraturan. Masih lagi perlu ikut peraturan, sebab kalau kita uruskan kewangan, kalau kita tak ikutlah peraturan, macam mana kan? Tak tahu apa jadi pada kewangan kita. Okey, seterusnya
adalah autonomi tinggi. Okey. Autonomi tinggi ni kalau kita dengar autonomi memang kuasa lah kan. Ya, betul. Macam manalah agaknya keadaan kelas yang kuasanya tinggi. Skor antara 70 hingga 99%. Okey. Kemudian mereka ini sukakan kebebasan sepenuhnya dalam segala tindakan dan sangat berdikari dan juga bijak dan yakin dalam membuat keputusan. Okey. Agak-agak kita ada tak sikap autonomi macam tu yang tinggi tu, Syafiqah? Kalau kita punya sikap ingin membuat sesuatu keputusan dan berdikari dengan diri sendiri tu, betul lah cikgu? Betul ada. Cuma kita tak tahu tinggi banyak mana kan? Ya. Okey. So apa kejayaan yang sesuai untuk mereka ni? Macam mana keadaan kelas mereka ni? Keadaan kelas dia memang aktif. Ya. Okey, mereka selalu macam dalam grup tadi, kalau kita tengok gimmick tadi, mereka nak buat grup. Ya. Mereka yang nak buat kerja dalam kumpulan, seronok nak mengajar kawan-kawan yang lain. Nak bersuara. Betul, boleh direalisasikan program buruh muda. Sebab ada yang willing nak ke depan nak membantu. Okey. So apakah kedaya yang sesuai? Of course bidang seni kreatif, sebab mereka ni ada keputusan mereka sendiri, mereka ada idea mereka sendiri, dan juga keusahawanan. Ya, betul. Usahawan autonomi kena tinggi. Banyak mana nak dapat untung, apa yang nak dijual, semua itu sangat penting untuk orang yang ada cita-cita untuk jadi usahawan yang berjaya. Okey. So saya dah terangkan ketiga-tiga skor. Ya, cikgu. Rendah, sederhana dan tinggi. Okey, baiklah, dan serta contoh-contoh antara kejayaan yang terlibat jika kita mempunyai skor rendah, sederhana atau tinggi. Jadi cikgu, banyak lagi kita nak bincangkan mengenai autonomi dan juga kepimpinan, dan kita beri fokus kepada kepimpinan sekejap lagi, tapi kita akan berhenti berehat seketika dan kembali selepas ini di Pentaksiran Psikometrik. Anda masih lagi menonton rancangan Didik TV KPM bagi slot pentaksiran psikometrik, dan kita beri fokus kepada personality, trait personality, dan hari ini autonomi dan kepimpinan. Kita mengupas bagaimana apa yang terlibat dalam kepimpinan juga dari segi skornya, dan ada 3 ciri di bawah skor ya cikgu, rendah, sederhana dan juga tinggi. Betul. Untuk tujuan itu saya beri masa kepada Cikgu Zuriati untuk terangkan kepada kita semua. Okey, baiklah. Terima kasih Syafiqah. Ya. Tadi kita telah pun tahu berkenaan dengan trait personality konstruk yang pertama, iaitu autonomi. Kemudian kali ini kita akan pergi kepada konstruk yang ke-8, iaitu kepimpinan. Ya. Tadi Syafiqah pun dah tanya, kenapa autonomi dan kepimpinan? Of course tadi kita boleh dengar apakah itu autonomi. Kenapa autonomi ni macam ada ciri-ciri pemimpin? Tapi istimewanya ITP adalah bila kita dah kenal autonomi, dalam trait personality juga ada konstruk khas yang menjurus kepada kepimpinan, okey? Iaitu kepimpinan sendiri. Kita lihat apa itu kepimpinan. Okey, maksud kepimpinan adalah individu yang suka, mahu dan berkebolehan dalam mengawal orang lain, dan juga mereka ini lebih suka memimpin daripada dipimpin. Of course lah, pemimpin macam tu kan, memang suka memimpin daripada dipimpin. Kalau berjalan pimpin tangan pun macam tu agaknya kan Syafiqah, dia nak duduk depan, dia tak nak duduk belakang. Okey. So untuk pengetahuan semua, kepimpinan juga kita lihat dari 3 skor, iaitu skor rendah, skor sederhana dan juga skor tinggi. Sebelum saya kongsikan apakah kegunaan kepengetahuan kita tentang konstruk kepimpinan ni dari untuk guru, untuk kaunselor dan juga untuk ibu bapa, saya terangkan dulu maksud skor ni. Okey, kalau skor rendah iaitu antara 1% hingga 30%, mereka ini adalah murid ataupun pelajar yang lebih selesa menjadi pengikut dalam sesebuah kumpulan. Lebih selesa maksudnya okey je lah jadi pengikut. Okey. Dan bila diberi tanggungjawab, mereka ini sukar untuk menjalankan tanggungjawab sebagai pemimpin. Okey, dia boleh jalankan tanggungjawab tapi bukanlah sebagai pemimpin. Tanggungjawabnya juga adalah sebagai pengikut. Okey, contoh pengikut adalah ahli jawatan kuasa biasa dalam sesebuah persatuan.
Okey, kalau dalam kelas adalah murid biasa, bukan ketua kelas, bukan AJK kelas. Okey, bukan guru muda pun. Bukan. Okey. Seterusnya adalah kepimpinan tahap sederhana, skor antara 40% hingga 60%. So bagaimanakah murid yang berkepimpinan sederhana ini? Okey, mereka ni mempunyai tahap kepimpinan yang sederhana. Okey, berkemampuan memimpin dalam kumpulan kecil. Contohnya tadi adalah kalau kumpulan kecil ni dalam kelas dia ada AJK keceriaan. AJK keceriaan tu bolehlah pada dia. Tapi kalau ketua kelas tak berapa boleh. Dah terlalu ramai pula kumpulan yang besar. Besar. So kumpulan kecil boleh. Dan seterusnya mereka ini juga boleh dipimpin dan boleh memimpin. Maksudnya kalaulah dia dipimpin, dia okey. Tak adalah nak melawan, tak adalah kata sentiasa nak bertelaga, sentiasa tak sependapat, tidak. Okey, bersedia untuk mendengar juga. Tak ada masalah dari segi itu. Dan seterusnya adalah kepimpinan tinggi. Kepimpinan tinggi ni skor dia adalah antara 70% sehingga 99%. Okey, memang mempunyai ciri kepimpinan yang tinggi, tegas, bijak, boleh buat keputusan dengan baik dan suka menjadi ketua. Okey, mereka ini ada inisiatif dan daya penggerak yang tinggi dalam mempengaruhi orang lain. Penting kan ketua perlu mempengaruhi orang lain. Betul. Kena ada orang kata aura tu juga kan. Baru orang terpengaruh. Betul. Okey, seterusnya apakah peranan kaunselor dan guru apabila kita mendapat maklumat berkenaan dengan ITP ni? Maklumat ini bagaimana untuk kita gunakan bagi membantu murid kita. Kepada guru bimbingan dan kaunseling, maklumat ini dapat membantu kita menyediakan data peribadi berkenaan dengan personaliti murid kita. Seterusnya, kita boleh membuat analisis melalui sesi kaunseling bersama dengan murid tersebut. Okey, dan sesi ini lebih berpandu kepada inventory trait personality. Okey, untuk kita lihat apa potensi boleh dibangunkan, apa potensi boleh dikembangkan. Seterusnya menyediakan maklumat laluan dan hala tuju. Ini antara yang paling penting, okey. Supaya murid ini ada hala tuju, dia dah tahu dia berkepimpinan, apakah kejayaan yang sesuai untuk dia. Dia dah tahu dia berautonomi tinggi, apakah kejayaan yang sesuai untuk dia, ke mana dia perlu belajar. Okey, dan kepada guru-guru lain selain tadi saya sebut membantu dari segi pengajaran dalam kelas, ini juga dapat membantu guru-guru pembimbing seperti guru pembimbing pengawas, guru pembimbing pusat sumber, guru pembimbing rakan sebaya, pengawas surau dan banyak lagi badan-badan yang membantu di sekolah, pemimpin muda. So guru ini bila dia tahu trait personality murid ini ada kepimpinan tinggi, mungkin murid inilah yang sesuai jadi pengerusi kelab. Murid inilah yang sesuai jadi setiausaha. Yang boleh dengar cakap ni kita lantik dia jadi bendahari. Ya, betul. Lagi mudah dari situ. Daripada kita secara rawak kan memilih. Random. Jadi yang ITP ni menyediakan panduan kepada mereka. Baiklah, semoga sedikit sebanyak pencerahan tersebut dapat memberi panduan kepada guru-guru kita dan juga ibu bapa yang mempunyai anak yang bersekolah ya. Dan kali ini pula kita pun telah sampai di penghujung slot kita. Boleh tak cikgu kongsikan sedikit rumusan ringkas untuk kali ini? Okey, terima kasih Syafiqah. Jadi rumusannya untuk trait personality, konstruk autonomi dan juga kepimpinan, okey, pengetahuan yang kita ada sangat berguna kepada guru, ibu bapa dan murid itu sendiri. Okey, supaya mereka ini sedar apa yang ada dalam diri mereka, apakah kebolehan mereka, apakah potensi diri mereka. Okey, dan dengan kukuhnya IMK tadi digabungkan dengan ITP, kita boleh merancang hala tuju pendidikan, seterusnya hala tuju kejaya murid ini dengan lebih baik. Okey, di samping itu juga kita dapat bantu murid supaya dalam sesi kaunseling, murid tahu, cikgu, saya ni bagaimana? Bolehkah saya dikembangkan lagi bakat-bakat saya yang lain? Jadi, kita boleh tunjuk markah-markah, skor-skor mereka, apa yang mereka perlu kembangkan. Di samping itu, yang terakhir sekali, kita perlu percaya bahawa bakat, kemampuan dan potensi murid boleh diasah dan ditambah baik. Ya, saya percaya begitu juga dan seperti cikgu sebutkan ini merupakan trait personality yang semula jadi boleh diasah dan dikembangkan cikgu kan dan dipandukan ke arah yang lebih positif. Baiklah cikgu, terima kasih kerana berkongsi maklumat pada hari ini, harapnya dapat memberi manfaat kepada anda yang sedang menonton. Terima kasih juga kepada cikgu jurubahasa isyarat kita, Cikgu Nur Farazila Abdul Rahim. Terima kasih Cikgu Zuriati sekali lagi dan terima kasih
kasih kepada anda yang sedang menonton Pentaksiran Psikometrik. Sehingga kita berjumpa lagi di episod akan datang. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bye semua.